Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Pada hari ini kita akan pergi kepada Balarah, tapi pada masa yang sama jangan lupa kita ada Nahu, ya. Tuan-tuan bawa buku Balarah saja ke? Bawa buku Balarah saja kan? Dengan hadiah. Okey, bagus. Tak apa. Aman astaghfiru minallah. Madisa. Okay, kita bersyukur kepada Allah. Saya kena ulang balik sikit tentang Balarah, ya. Balarah. Ingat, kita tuan-tuan jangan risau pasal Nahu, sebab saya tengok Nahu di sini dah kenal jar majrur, dah kenal isim kana, dah kenal khabar kana, dah kena isim-isim bagi atas, bagi bawah, semua sekali dah kena tu, cukup dah tu. Cukup dah. Orang belajar bertahun-tahun tu. Kena tanda asli kalau marfu' dhammah, kalau mansub fathah, kalau majrur kasrah, dan kena tanda far'i. Far'i tanda dia menggunakan alif, ya, menggunakan alif, waw dan ya, kan. Dia kata apa dia huruf ringkas untuk tanda asli? Untuk tanda asli, untuk tanda far'i. Alif, waw, ya, nun. Pak ya, dia panggil alif, waw, ya, nun, ya. Itu tanda, ya, tanda far'i. Kalau musanna alif, kalau jamak waw, okey, ya. Kalau mansub ya, alif, ya, waw, min, ya. Ada huruf ringkas tu. Kalau dah boleh kenal tu tak apa. Kalau kita nak tumpu ke Nahu, memang tak boleh pergi Balarah. Sekarang ni, saya malam tadi duk bangun, duk fikir-fikir. Tuan-tuan ingat satu unsur dalam Balarah, ingat satu ayat cukup dulu. Okey. Tak nak bagi banyak. Kalau katakan dalam, tuan-tuan bisa, saya tulis balik, ya. Untuk faham Quran tu, tuan-tuan jangan marah, ya. Kita yang pertama sekali kita mesti tahu surah, betul tak? Betul je mana? Nahu, betul tak? Okay. Balarah, betul tak? Lepas tu fasahah. Surah ni bentuk perkataan. Macam akala campur dengan ana jadi akal tu. Okay? Kalau akal tu kita pisahkan, akala campur ana, betul tak? Kalau masjidun campur dengan ana masjidi. Ya, dan kita bacalah masjidi mudhaf, ya, mudhafun ilaih. Kalau boleh tahu yang tu, dah tinggi dah tu. Dah boleh bagi sijil dah tu, dah tahu tu. Tahu majrur. Ya, kalau kata al-muslimun itu jamak muzakkar salim, marfu', tanda dia waw, iaitu tanda far'i. Okey? Kalau al-muslimin itu ketika dia mansub, tanda dia ya. Bila tanda dengan ya, tanda dia adalah tanda far'i. Far'i itu tanda tidak asli. Ya, okay. Kalau al-muslimu dhammah sebab dia mufrad. Ya, al-muslimah fathah, al-muslimi kasrah. Kenapa dia dhammah? Ada 8 sebab. Kenapa dia fathah? Ada 12 sebab. Kenapa dia majrur? Ada 3 sebab. Itu kalau dah tahu cukup dah tu. Okey, Nahu ni perubahan perkataan. Perubahan perkataan tak lari dari dhammah, fathah, kasrah. Ya, tak lari dari itu. Tuan-tuan ingat itu je berapa kali pun. Sekarang ni kita pergi pada Balarah. Balarah ni artinya apa yang Tuhan nak sampaikan itu difahami dengan mudah oleh pendengar. Kalau manusia pun, kalau saya bercakap kepada Dr. Arif, Dr. Arif tak pernah tanya, yes, Ustaz boleh ulang? Kalau ulang balik tu, maknanya Balarah tak betul dah tu. Sama ada Balarah orang yang mendengar, Balarah orang yang bercakap.
Kalau balaghah bercakap, dia kata balaghatul mutakallim. Kalau balaghah yang dengar, balaghatus sami'. Maknanya, kalau macam tuan-tuan ni 10 kali cakap pun tak faham lagi, bukan balaghatul mutakallim, balaghatus sami'. Tak faham-faham kan? Mana orang yang mendengar pun ada balaghah juga. Sebab untuk mendengar, register maklumat yang kita dapat, kita perlu kepada kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar. Kalau kita tak ada kemahiran mendengar, sebab itu kita tak boleh dengar. Kecuali kalau dalam bahasa ibunda, dalam kita bercakap, saya bertanya sesuatu dalam bahasa ibunda, tuan-tuan pendengar, dalam keadaan ribut topan pun tuan-tuan boleh jawab sebab bahasa ibunda. Tapi kalau bahasa asing, saya bercakap kepada orang yang tak faham bahasa asing, dia akan tanya berapa kali, Ustaz, ulang balik. Itu dia kata orang yang mendengar tu tidak ada balaghah. Tidak ada bala, mana tak sampai ilmu. Orang yang bercakap ni, sampai tak sampai. Kalau boleh ditanya lagi, Ustaz, boleh sebut balik? Itu maksudnya orang yang bercakap tu tak ada balaghah. Jadi untuk mencapai tahap balaghah, Allah Ta'ala telah, ulama-ulama balaghah telah memberi berapa skill? Tuan-tuan? Yang satu, bayankan. Yang kedua, badi'. Yang ketiga, ma'ani. Okey, ma'ani. Okey. Tuan-tuan ingat, bayan, cuba sebut bayan, badi', ma'ani. Itu yang kami diajar dulu semasa di England. Orang yang langsung tak tahu Arab pun boleh faham. Sistem ni saya ubah balik. Bayan, badi', ma'ani. Ingat, bayan, badi', ma'ani. Ingat. Itu okey. Bayan ni maknanya jelas. Jelas, clear, very clear. Tak payah tanya lagi. Very clear. Jadi Al-Quran ni penuh dengan bayan. Ingat, bayan clear. Dalam bahasa Inggeris kita kata clear. Clear tu maknanya tak perlu tanya. Okey, boleh cakap tu? Okey, jelas, tak perlu tanya lagi. Ya? Jadi kalau tuan-tuan ni banyak tanya, maknanya tak payah lah. Kalau saya bercakap, dah jelas cakap, jelas dah saya cakap, dia kata balaghatul mutakallim, saya ni balaghah. Kalau tuan-tuan tak jelas lagi mana balaghatus sami', tak ada. Jadi balaghah ni dari segi itu ada dua, balaghah mutakallim, balaghatus sami'. Tapi Tuhan punya balaghah, dia memang balaghah dah dia cakap, tapi makhluk tak pernah balaghah. Okey? Maknanya bukan tak balaghah, degil. Makhluk degil. Ya, tahu dah ini buat juga. Okey. Tuhan marah buat juga, mana tak balaghah lah orang dengar tu kan. Ni okey, balaghah. Badi' sesuatu yang indah, yang Tuhan saja boleh buat. Ingat dia punya key word tu. Indah, beautiful, never exist before. Ayat dia. Mana hanya Quran saja, ya. Dia panggil badi' ni beautiful. Ya, never exist before. Orang putih tu. Orang putih tu, mana asal dia. Okay, tuan-tuan boleh tengok mana dalam kitab Melayu. Tapi kitab Melayu ni, dia terjemah. Ya. Kemudian ma'ani ni has deep meaning. Without ingkar. Mana Al-Quran itu has deep meaning. Deep meaning ni without ingkar. Okey, cuba tengok dalam tu dia kata apa? Dalam buku Melayu tu. Without ingkar. Ingkar kata apa dalam bahasa Inggeris? Dispute. Okey, deep meaning, makna dalam. Makna dia dalam sangat. Deep meaning. Tapi kita nak huraikan ilmu balaghah, ada cabang-cabang dia lagi, ya. Deep meaning dia kata maknanya dalam. Deep meaning, makna dalam. Tuan-tuan ingat? Ya. Okey. Okey. Makna. Okey. Dan kita tengok dan tengok dalam tu dia kata apa? Bayan ini salah satu cara bayan, Allah Ta'ala nak membayankan bayan, ayat 2, 4, 5, Allah Ta'ala menggunakan 5 sub skill untuk menjadikan ayat itu bayan.
Ya, 5, 2, 3, 4, 5. Sub skill. Itu untuk menyatakan bayan. Sub skill. Okay. Ya. Sub skill. Yang pertama, sub skill pertama, nama dia tashbih. Cuba sebut. Tasbih ni kita kata perbandingan. Ya, okey. Perbandingan. Tasbih. Kita kata apa perbandingan? Differences. Ya, comparison. Dia panggil the art of comparison. Apa sebab mana the art? The art ni maksudnya science of comparison. Bukan kita boleh compare semata-mata compare. It is an art, seni. Jadi comparison Allah itu adalah dalam tu ada art, ada seni. Sebab itu dipanggil the science of comparison. Dalam comparison itu penting. Sebagai contoh, ya kita ambil ayat yang kita pakai dulu, Muhammadun kal bahri. Muhammad itu seperti laut. Ya, Cik Wan boleh Wan? Kal bahri fil judi. Muhammad itu seperti laut dari segi pemurah. Okey. Muhammad seperti laut dari segi pemurah. Jadi kita ingat, bila sebut bayan, ingat Muhammad kal bahri fil jud. Sebab salah satu bayan, aspek bayan, dia tashbih. Dia gunakan perbandingan. Perbandingan, comparison between something to another. Ya. Tapi dia syarat untuk tashbih ni, bisa ingat bila Allah nak membandingkan sesuatu, dia mesti ada 4 syarat lengkap. Satu syarat pertama, ini ya. Syarat pertama nama dia ini, syarat pertama ni nama dia musyabbah. Musyabbah ni orang yang nak dibandingkan. Orang yang nak dibandingkan Muhammad. Muhammad dibandingkan dengan laut, nombor 2. Laut ni orang yang dibandingkan. Orang yang dibandingkan nama musyabbah bih. Orang kita bandingkan. Okey. Lepas tu kita banding Muhammad dengan laut ni dari segi apa? Apa dia similarities yang kita nak bandingkan? Sifat pemurah. Sifat pemurah. Ini nombor 4. Kemudian ni satu lagi, nombor 3, iaitu alat. Alat ini dia pakai huruf jar. Muhammad seperti laut dari segi pemurah. Jadi Cik Wan, ini 4 syarat yang Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran untuk menjadikan ayat itu ada unsur tashbih supaya ia menjadi bayan. Ya? Wajah syabah ya. Wajah syabah. Dalam term dia panggil wajah syabah. Cuba sebut wajhu syabah. Dalam term buku balaghah dia panggil wajhu syabah. Wajhu syabah ni aspek sama. Aspek perbandingan. Ingat, tuan-tuan akan tulis wajah syabah ni perkara benda yang dibandingkan. Muhammad dengan laut adalah, saya kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh faham yang ni pun cukuplah. Lepas tu kita bawa lagi satu ayat. Sebab apa? 1, 2, 3, yang 4 lagi ni, dia berdasarkan kepada tashbih. Okey, dia berdasarkan kepada tashbih. Hari ni saya tak nak bagi ni, saya dah bagi dah minggu depan, saya akan bagi lagi. Cuma saya nak bagi satu saja untuk mewakili bayan. Saya bagi lagi satu untuk mewakili badai. Saya bagi satu lagi untuk mewakili ma'ani. Dan saya akan explainkan apa dia maksud ma'ani sebenarnya. Tuan-tuan kena salin ya? Ma'ani. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya bagi contoh tasbih ayat Quran yang betul. Ya. Antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Summa. Ya. Summa qasad. Qulubukum.
hukum. Mim ba'di zalika fahiya kal hijarah. Okey, kal hijarati au asyaddu qaswah. Ini adalah ayat Quran. Surah apa Haji Aisyah? Al-Baqarah ayat 70. Okey. Al-Baqarah ayat 74. Tuan tengok ya. Ini adalah salah satu contoh ayat bayan. Ya. Yang menggunakan tasbih. Okey. Ingat, bayan itu ada 5 sub-skill. Salah satu sub-skill yang utama, tasbih. Kerana tasbih itulah yang akan mendominasi dalam ilmu balaghah nanti. Okey? Jadi setiap pengarang yang menulis kitab balaghah, dia tidak kebanyakannya dia memulakan dengan tasbih. Kalau tuan-tuan tengok, saya nasihatkan jangan tengok lagi buku-buku yang tuan-tuan beli tu, tengok yang kita framework dulu. Supaya bila kita baca, kita akan letakkan di bawah mana. Tidak berkecamuk nanti. Sebab balaghah ya. Ini framework dia. Framework dia Quran hanya boleh difahami melalui 4 ilmu. 1 saraf, nahu. Ini dah dapat ijazah dah. Balaghah belum lagi. Dan fasahah. Jadi hari ini saya bagi dengan ringkas apa dia balaghah. Okay, balaghah artinya sampai. Ya, tiba. Stop. Berhenti. Dari segi istilah, ucapan yang dikeluarkan adalah sama seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil mutabaqah li muqtadal hal. Itu term dia. Term dia mutabaqah li muqtadal hal. Itu disebut mutabaqah li muqtadal hal. Agree suit with the real situation. Sometimes bila kita explain something tapi benda yang sebenarnya berlaku tidak betul, itu dia panggil tidak balah. Tidak balah. Okey, mutabaqah, tuan-tuan hafal tu je, mutabaqah li muqtadal hal. Itunya makna balaghah. Tuan-tuan, balaghah maknanya mutabaqah, mutabaqatun li muqtadal hal. Al-kalamu, ya, kalam itu, ucapan itu, mana Al-Quran itu mutabaqah. Mutabaqah sama seperti mana yang sebenarnya. Kalau Allah ceritakan pasal syurga neraka, belum lagi berlaku, tapi sama. Tak akan lari daripada apa yang Tuhan cakap tentang syurga neraka. Mana tidaklah endah khabar dari rupa, tidak. Okey, ini term untuk balaghah. Mutabaqah, agree with the real situations. Agreement, agree bukan disagree. Okay. Ini term balaghah Term nahwu, term saraf sudah, term balaghah. Jadi kita hanya boleh bincang segala ilmu-ilmu sub-skill dalam balaghah berasaskan kepada term ini. Ini term dia, ini istilah dia. Mutabaqah li muqtadal hal. Yang lain tak payah tengok lagi. Mutabaqah li muqtadal hal. Mana kalamullah mutabaqatun li muqtadal hal. Tepat seperti apa yang Allah Taala ceritakan. Kalau Allah ceritakan benda lepas pun betul. Benda sekarang pun betul. Benda akan datang pun betul. Itu maksudnya balaghah. Balaghah tu fil Quran. Kalau balaghah dalam ucapan biasa tak samalah kan. Okey, setakat ni boleh? Okey. Nak salin dulu? Okay. Jadi, tuan-tuan puan, untuk bayan ini dia ada 5 sub skill. Okey? 5 sub skill. Saya ambil satu saja. Sub skill yang pertama iaitu tasbih.
Allah Ta'ala banyak membuat perbandingan bila dia nak cerita satu benda. Antara contohnya dia kata, dia nak bandingkan orang yang keras hati. Orang keras hati ni Allah Ta'ala bandingkan dengan apa? Dengan batu. Batu yang keras. Tapi keras-keras batu pun masih lagi boleh pecah dan air boleh mengalir di celah-celah tu. Tapi keras hati manusia lebih keras dari batu. Sebab dia kata, au asyaddu, atau bersangatan keras. Jadi, apa hikmahnya ayat ini? Hikmahnya ayat ini, kita kalau keras hati, kita kena janganlah ikut syaitan. Sebab syaitan yang mengeraskan hati kita. So, kita kena keluar daripada keras itu, tunduk kepada perintah Allah. Lembutkan hati kita sikit. Lembutkan hati anda sikit. Jangan jadi macam hati-hati syaitan. Maksudnya gitu. Sebab ini tepat. Okey. Cuba cari di mana nombor 1. Dalam ayat ini. Qulub. Qulub inilah benda yang Allah nak bandingkan. Dia panggil musyabah. Allah bandingkan qulub dengan apa? Dengan batu. Mana batu? Batu nombor 2 ya. Ingat nombor 2 ni musyabah bih. Lepas tu dia banding tu tentang apa? Apa persamaan hati dengan batu? Keras. So di mana kerasnya? Qasad. Ini nombor 4. Kemudian di mana alat perbandingan? Ya. Ka ni. Ka nombor apa? Nombor 3. Tuan-tuan, bila sebut bayan, ingat ayat ni saja. Ingat ayat ni saja. Bayan dah. Ya. Dan ingat rukun tasbih, Cik Wan. Rukun tasbih ni adalah asas kepada semua ni. Semua ni. Okey. Okey. Saya seperti Cik Wan. Dari segi teliti buat kerja. Okey, saya tu apa jadi? Saya. Musyabah. Cik Wan? Musyabah bi. Di mana wajah syabah? Teliti membaca. Sifat teliti membaca. Okey, boleh faham tu? Jadi bila kita buka Quran, kita buka bab apa sekalipun, dia akan ada tasbih. Tapi dia bukan lagi nama tasbih, dia nama badik, dia nama ma'ani. Sebab tasbih ni dia penting untuk semua bahagian dalam balaghah. Okey? Setakat ni boleh? Dan satu lagi, ya, saya nak lanjutkan bab tasbih. Tasbih ni ada 2. Ini saja, ada 2. Satu dia kata tasbih mufassal. Cuba sebut mufassal. Mufassal ni maknanya teliti, detail. Semua 4 rukun masuk. Semua 4 rukun masuk. Dalam Al-Quran ni cukup tak 4 rukun? Cukup tak 4 rukun? Cukup. Jadi ayat ini dikatakan tasbih mufassal. Cukup. Ya, cukup. Mufassal ni maknanya teliti. Cukup. Jadi kalau tuan-tuan baca buku apa pun, bila dia kata mufassal, artinya 4 rukun mesti ada. Kalau dia menerangkan lain daripada tu, salah. Buku tu salah. 4 rukun mesti ada. Okay, Mufassal Okay. Jadi tasbih ini mufassal ke tidak? Mufassal. Sebab dia ada 4 rukun mufassal. Okay. Yang kedua, yang dalam Quran banyak, tasbih dia panggil mujmal. Dia sebut mujmal. Mujmal ni maknanya short. Mujmal. Tuan-tuan ingat ni je. Mujmalun. Bila mujmal, 2 rukun tasbih hilang. Macam ni, macam ini tuan-tuan, kita tak boleh pindah ayat. Tak boleh. Ayat ini 4 tasbih.
4 rukun tak boleh pindah. Tapi ayat ini boleh pindah. Jadi bila kita kata tasbih ni mujmal, dia hanya ada musyabah-musyabah saja. Iaitu Muhammadun Bahrun. Muhammad itu laut. Haji, Assalamualaikum. Muhammad itu laut. Muhammad itu laut. Adakah Muhammad itu laut? Bukan. Muhammad sama seperti laut, lautan. Jadi wajah syabah faham sendiri. Dia panggil duduk dalam fikiran kita. Ya? Ya. Tuan-tuan boleh faham ni? Satu saja saya bagi contoh. Bayan. Ya, Tuan Haji, kita ulang kaji balik. Ya? Apa dia? Bayan. Nombor 2 ni. Okey, bayan ada 5 subskill. Ni Muhammadun Bahrun. Dua saja. Nombor 1 dengan nombor 2. Ini rukun 1, ini rukun 2. Muhammadun Bahrun. Dalam Quran banyak. Nanti kita jumpa contoh dia. Jadi tuan-tuan ingat, bila 2 saja ada rukun utama dalam tasbih, mesti ada musyabah dan musyabah bih rukun utama. Ke dengan wajah syabah tu boleh di alternate, boleh di alternatif. Nak boleh, tak nak tak boleh. Tapi dalam Quran ada banyak yang juga yang dia panggil tasbih mujmal. Jadi tuan-tuan mesti ingat, tasbih ada 2, satu mufassal, satu mujmal. Mufassal ambil yang ni. Semua 4 rukun ke semua 4 rukun ada. Okey. Sekarang tuan-tuan faham tak? Bahawasanya bayan artinya menjelaskan. Bagaimana Allah jelaskan ayat dia? Melalui perbandingan. Jangan lupa ada 4 lagi subskill. Hari ini saya bawa satu saja. Tuan-tuan ingat, bila bayan, perbandingan. Okay? Ya? Macam tuan kata, masaluhum. Seumpama mereka kamasali. Seperti istau qadanara. Orang yang menyalakan api. Itu tasbih tu. Ya, tasbih ya. Okey. Sekarang ada nak tanya? Madi dijada. Ya judu. Jud. Dia kena ada i'lal. Ada i'lal ibdal situ. Daripada jada, ya judu, jud. Jud itu sin. Okey. Sekarang kita pergi kepada badai. Badai ya. Badai beautiful. Sesuatu ayat yang indah yang tidak ada sebelum tu. Jadi tuan-tuan bila buka Quran ada badai, seronok. Okey, ada badai, seronok. Tuan-tuan ada i'rab Al-Quran ni? Yang ini tak ada dalam tu, yang ni. Bayan mana? Yang kuning. Bayan. Ada tak? Ada semua tak? Ada tak? Ini pakai iPad? Tak ada. Ada saja ada. Android Jadi bila kita pakai balaghah, kita pakai program ni. Program ni untuk balaghah. Yang kuning. Sekejap. Download. Okey tuan-tuan. Bagi siapa yang ada, tengok sini. Buka, dia akan keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Buka okey. Bagi siapa yang ada, dia akan keluar macam ni. Ni. Semua surah ada. Jadi semua unsur balaghah ada semua dalam ni. Ada tak? Kayak pergi post lah tu. Dia keluar macam ni. Ada. Lamudah ada. Sebab kita bagi lamudah ni. Ya kan? Ada. Okey. Tuan-tuan buka. Okey ni. Tuan-tuan. Lepas ni ada muskil lagi satu lagi. Akan jumpa nama ni. Okey, sila buka Al-Baqarah. Buka Al-Baqarah. Okey, tekan Al-Baqarah. Okey.
Keluar ayat Al-Baqarah. Wan Latifah? Keluar ayat Al-Baqarah. Install dulu. Tak boleh. Dia akan keluar balaghah, dia akan keluar surah Al-Quran. Tak apa, no problem. Hari ni saya tunjuk je sebab kita ngajar balaghah nak pakai ni. Ya? Okey. Ji, dia akan keluar ni je. Keluar surah. Oh ni. Keluar ni. Okey. Ji. Dia buat diam je. Dia akan keluar ni. Dengar sini. Siapa yang ada dah tekan balaghah pada ayat 10, dia akan keluar, dia kata fi qulubihim maradun fadadahumullah marada. Dia kata di sini fi qulubihim tu isti'arah tasrihiyah. Isti'arah ni pinjaman. Kan kita ada belajar isti'arah kan? Pinjaman yang jelas pada firman Allah fi qulubihim maradun. Sesungguhnya dipinjamkan perkataan marad di sini kepada hati yang menunjukkan bukan sakit hati tetapi jahil dan buruk akidah. Cakap dah ni. Saya cakap Melayu, saya baca je. Okey. Okey. Ya? Baca yang Arab tu. Okey. Ada orang dia dapat lebih lagi. Dia tulis perkataan maradun. Maradun tu mana dia lebih banyak lagi. Tapi yang saya ni sikit je. Pasal ini program ni lengkap, program ni belum lengkap. Ya? Baca. Arab. Ni. Dia baca maradun sakit. Iaitu kata nama sama'i, iaitu yang biasa didengar. Sakit. Sakit biasa dengar kan? Li fi'lin bagi fi'il marada. Fi'il madhi di marada. Tuan-tuan, kalau saya cemburu kalau tuan-tuan boleh baca macam ni. Sedangkan sekolah pondok tak pernah pergi. Lepas tu bi maradin, bab marad itu babnya faraha. Faraha waznuhu fa'ala bi fathataini zada fihi, padanya i'lal bil qalbi. Ini semua saraf. Yang orang ini ada saraf saja. Yang saya ada balaghah, saraf tak ada. Jadi bagaimana kita tak boleh tak jumpa yang dua-dua ada. Yang Cik Wan punya ada saraf saja. Yang saya tak ada saraf, balaghah je. Gitu. Ya, ada dua. Kena pusing ah. Patah balik. Patah balik. Kalau patah balik boleh buka saraf. Patah balik. Patah balik. Buka saraf. Patah balik. Patah balik. Buka fi qulubihim, buka saraf. Yes, dia keluar saraf. Yang Cik Wan ni buka balaghah pun keluar saraf. There's something wrong. Program ni. Something wrong. Okey. Tuan-tuan dah boleh guna aplikasi ni, okey, bagus. Hanya saya bimbing saja tuan-tuan ke arah baca, tapi sebelum bimbing tu tuan-tuan kena faham semua term dalam ni. Boleh faham tak? Itu cara saya belajar di sana. You must understand all the term. All the term has 129 subdivision altogether. 129. Boleh ingat tak? To understand balaghah. Sekarang ni, tuan-tuan, sekarang ni saya terangkan tasbih ni, ini term pertama balaghah. Term 2 bayan, badai, ma'ani. Term 3 tasbih, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Term 4, 10, 11. Jadi all together, including all the subdivision and further subdivision has 129 altogether. Semua sekali kalau kita campur. Okay? Ini bahagian dia, 5-6 lagi ni. Cuma sekarang ni saya bagi satu saja untuk menerangkan balaghah. Boleh terima? Nanti besok saya terang pula yang kedua daripada bayan. Hari ini saya nak bagi apa maksud balaghah, kita pakai tasbih. Okey? Okey? Apa maksud bayan, kita pakai tasbih. Apa maksud badai, kita pakai tasbih. Apa maksud bayan, kita pakai tasbih. Apa maksud badai, kita pakai salah satu badai. Tapi badai banyak jenis tu. Dan apa maksud ma'ani, kita pakai satu dulu. Tapi satu tu dia lead untuk subdivision. Okay, sekarang ni boleh? Nak rehat dulu?
Terus. Tengok seronok tu kan. You must have this aplikasi. Soon. So, nak repair komputer, repair lah. Supaya bila tekan balara, ada balara. Ada orang tekan balara, keluar suara. Oh, pasal nama sangat soroh dia nak soroh juga. Jadi tuan-tuan, ada balara, tekan balara, keluar balara. Tuan-tuan akan jumpa 129 term dalam ni. Tapi the whole Quran daripada Alif Lam Mim sampai ke An-Nas adalah balara. Tuan-tuan dah lupa nahu soroh nanti. Balara je. Kalau saya tanya, kenapa minal jannati? Kenapa jannati? Kenapa lepas minal tu jannati? Ya, kenapa wan nasi? Kenapa an-nasi? Wan nasi. Wow tu wa'ataf. An-nasi tu maktuf. Kalau ataupun kita tertabik, dah boleh jawab tu, kita bolehlah tinggal nahu dulu. Dah boleh pandai beri justifikasi kan. Okey, sekarang ni kita tengok apa dia badik. Okey, tuan-tuan salin badik. Okey, badik Okey, salin badik. Ini dah salin ayat ni. Kita pakai ayat ni satu ya dengan ayat ini dan ingat rukun. Bila orang kata apa maksud tasbih? Ada 4 rukun. Buat ayat ni. Ya, rukun pertama apa? Tuan-tuan mesti ingat rukun pertama musyabbah, ingat Muhammad. Rukun kedua ingat unta, laut. Rukun 3 ingat alat. Rukun 4 ingat wajah syabah. Tuan-tuan, you must have to say wajah syabah. With full understanding. Wajah syabah tu maknanya aspek banding beza antara Muhammad dengan laut. Okey? Pegang tu dulu. Pegang kuat-kuat tu. Supaya bila kita pergi ke atas besok, jangan itu lupa. Sebab itu adalah essence of balarah. Okey? Kita pergi kepada badik. Okey. Okey. Okey, badik. Tuan-tuan salin ya. Badik ialah bertentangan. Pertentangan. Macam balarah, dia panggil sampai. Pertentangan. Kemudian koma. Kebetulan. Kebetulan. Probability. Ya. Berbetulan. Okey. Dan saling melengkapi. Itu term dia. Jadi ayat Allah tu ya, kadang-kadang ada berlawan. Kadang-kadang ada berbetulan. Ya. Kadang-kadang ada lengkap. Ayat ini melengkapi ayat ini. Okey. Okey. Perkataan badik adalah salah satu isim, salah satu kata nama dari nama-nama Allah. Ingat ada nama Allah. Ya, ada nama Allah yang memberi makna Al-Mubdi'. Ada tak nama Allah Mubdi'? Ya? Ada Mubdi'. Okey. Kemudian memberi satu nama daripada nama-nama Allah yang memberi makna Al-Mubdi'. Tapi dalam nama Allah dia tak kata Al-Bani'. Dia kata Al-Mubdi'. Ni ya. Al-Mubdi'. Mubdi'. Al-Mubdi' ya. Okey. Iaitu menjadikan 167 aja. Ya. Menjadikan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Kan mubdi' kan? Menjadikan sesuatu yang tiada contoh banding sebelumnya. Mana hanya Allah saja yang buat. Tak ada lagi ada sebelum tu. Ya, mubdi'. Mubdi' juga memberi makna
mereka cipta. Mereka cipta. Kreativiti. Jadi Allah tu adalah kreativiti, penuh dengan kreativiti. Kalau tidaknya tengok macam mana langit diciptakan tu. Kalau langit tu rupanya macam cawan besar, macam kawah besar, dia takut nak jalan. Tu sebab dia berubah-ubah kan. Dia takut. Okey. 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 Dari segi istilah, ilmu badi' ialah ilmu yang dikenali dengan perkara-perkara yang indah, cantik. Perkara yang indah dan cantik. Seni katanya. Seni kata tu mana perkataannya. Okay, yang tidak boleh dikaitkan dengan ilmu-ilmu ma'ani, ya, dan ilmu bayan. Ya, tuan-tuan, dia adalah lafaz yang cantik dan indah dan tidak boleh kaitkan dengan ini dan dengan ini. Kerana it stands on its own. Dia berdiri sendiri. Okey. Nanti kita tengoklah sekejap lagi. Sebab itu tempat lain dia cukup suka ni Ustaz. Ustaz cepat-cepatnya. Okey, yang tidak ada kaitan. Dan ia, ilmu badi' ini, ia dikenali dengan dikenali keindahan keindahan kalimah badi'iyah. Ya, dia nama dia keindahan kalimah badi'. Dia tak sama dengan Cik Wan, tak sama dengan ma'ani, tak sama dengan bayan. Yang ni pun dah hebat dah. Tapi badi' ni dia ada ilmu sendiri. Dia berkaitan dengan kalimah-kalimah yang indah, cantik. Ya, yang Tuhan kata tidak ada contoh sebelum ini. Mana sebelum ini manusia buatlah, kalau manusia buat pun tak ada contoh. Bila Quran turun kan, syair-syair Arab tak boleh lawan keindahan dia. Okey? Boleh Puan Latifah baca? Daripada muda. Daripada muda tu. Cuba orang lain perhatikan. Al-Mubdi'un. Ni yang mereka, Al-Mubdi'un ni mana yang mereka yang menghasilkan. Okey. Tu. Okey. Ya. Tuan-tuan ambil contoh langit. Ada tak langit diceritakan oleh orang lain sebelum ni? Contoh kan? Itu contoh yang utama. Langit, laut, ada tak laut lain pada laut Allah? Impossible kan? Itu sebagai contoh. Tapi ini kalam. Okey, okey. 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 Orang yang mula-mula menemui ilmu badi' ini ialah seorang bernama Abdullah bin Al-Mu'taz. Ya, Abdullah bin Al-Mu'taz. Ada saja. Dia lahir, dia wafat tahun 274 Hijrah. Dia wafat. Tuan-tuan ingat, bila kita tulis sejarah tabi'in, kita tulis tarikh wafat dia.
wafat tahun berapa tadi? 270 Hijrah. Dia tak kata lahir, wafat. 274 Hijrah. Jadi dilahir bila agaknya? Jadi tuan-tuan tolaklah 60 tahun. Lebih kurang. Biasa begitu. Amalan yang dipakai. Mana tolak 60 tahun, mana dia lahir, umur dia berapa tahun? Dia lahir 214 lah. Lebih kurang lah. 214. Kalau tolak 70, lebih kurang itulah. Itu cara dia nak mengira umur. Kalau Imam Syafi'i, dia wafat bila? Tolak, dapat tak 53 tahun umur dia? Lebih kurang begitulah. Lebih kurang lah. Ini jangan fikir sangat. Lebih kurang, roughly. Dia wafat 274 Hijrah. Okey. Ya? Baru juga. Okey. Kita ambil contoh ayat badai, iaitu surah Al-Ahzab ayat 43. Ya, Al-Ahzab ayat 43. Contoh badai Al-Ahzab ayat 43. Ambil satu saja contoh Lepas tu baru kita bertolak pergi ke bahagian lain. Okey. Okey. Ya, ayat 43. Huwallazi yusalli alaikum. Ya, wa malaikatuhu liyukhrijakum. Ya, tuan tengok Ni saya salin sini Huwallazi. Cuba cek Puan Aisyah. Yusalli. Ada. Alaikum. Wa malaikatuhu. Wa malaikatuhu. Liyukhrijakum. Tuan-tuan tahu tak Zakir Naik? Kenapa dia begitu hebat? Sebab dia mahir dalam balarah. Dia bercakap tu semua balarah dan dia pakar mantik. Jadi tuan-tuan kena belajar mantik pula lepas ni. Pergi India. Saya nak beritahu kedudukan ilmu mantik. Tahu tak? Di mana ni nisbah dengan balarah? Kedudukan dia. Ni ini ilmu semua ni. Ni balarah. Ini balarah. Ini fasahah semua kali ni. Balarah mana? Mantik semua ni. Jadi balarah dalam mantik. Tapi kena pergi India lah. Deoband University. Ada satu universiti baru buka, Deoband University di Perak. Dia akan belajar mengajar ilmu balarah. Pergi ramai pergi sana. Orang tua pun dia ambil. Universiti Deoband di Perak baru buka. Ya? Padang Serai. Di mana? Padang Serai. Ya. Mantik ni ilmu logik yang tak boleh sama sekali orang sangka. Jadi apa dia mantik hakiki? Ialah Quran. Boleh ke sangka Quran? Tak boleh. Wallazi yusalli alaikum liyukhrijakum ni liyukhrijakum minaz zulumat ilan nur. Minaz zulumati ilan nuri. Ilan nuri. Minaz zulumati ilan nuri. Wa kana bil mu'minina rahima. Tuan-tuan kena baca semua ni. Wa kana bil mu'minina rahima. Tuan-tuan boleh salin tak? Salin ya. Wa kana bil mu'minina rahima, iaitu wa kana Al-Ahzab ayat 43. Al-Ahzab ayat 43. Ini adalah badai. Betul tak Ajar Syah? Betul dia punya baris?
Muka surat 172 Balarah. Tuan, saya tak nak bagi detail lagi. 172 Balarah. Baik sikit, muka surat 1 tu macam muka surat 2. Okey. Ya. Itu tiba dalam badik ya. Dalam badik lah. Tuan-tuan, ini adalah badik tapi di bawah tiba. Macam ini kita kata tadi, ini adalah bayan di bawah tasbih. Okey tak? Ini adalah badik. Ya, cuba tukarlah sendiri. Jadi yang ini tasbih di bawah bayan. Kita kata bayan lah. Yang ayat ini adalah tibak. Tibak itu di bawah badik. Jadi kita kata badik lah ya. Jadi badik ada berapa semua? Apa tu sub skill untuk badik berapa? Tak tahu. Baik, lebih baik jangan tahu. Jadi Tuhan kata, tengok sini. Kalau tuan-tuan ada program macam saya ada tadi, dia akan keluarlah ayat yang saya baca ni. Okay. Cuba terjemah. Huwa allazi yusalli. Siapa dia huwa? Allah. Huwa jadi apa dalam ayat ni? Kalau dah boleh tahu macam tu, habislah dah boleh bagi ijazah lah nahu. Huwa mubtada. Allazi yusalli, dialah yang bersalawat alaikum ke atas kamu, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya, liyukhrijakum yukhrijakum minaz zulumat ilan nur. Cahaya. Wa kana bil mu'minin rahimah. Maha penyayang. Jadi dalam ayat ini, dia kata az-zulumat. Kemudian dia sebut an-nur. Itu adalah badik. Di mana az-zulumat itu bukan gelap. Tetapi az-zulumat itu maknanya rosak akidah. An-nur itu bukan cahaya benderang ni. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dia meminjam perkataan zulumat untuk menggantikan kerosakan akidah kepada an-nur, berarti keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia badik. Dia pinjam perkataan yang tertentu untuk mengganti perkataan tertentu. Tapi adakah sama malam gelap dengan buruk akidah? Tak sama, itu gelap. Ini buruk akidah. Itu maksud badik. Tuan-tuan ingat az-zulumat wan nur. Ya, dia beri ya. Ya. Istiarah. Ya betul. Sebab itu saya kata dia ada kait-kait. Dia ada kaitan, ada kait akan keliru kita. Dia ada kait. Jadi di sini ada tak? Saya nak tanya. Inilah Balarah. Ada tak dia menyamakan malam gelap tu dengan buruk akidah dengan gelap? Ada tak? Ada sama tak? Ada sama tak? Ada tak? Tak. Sekarang ni dari segi makna ada tak? Tak ada, tapi kita faham kan? Kita faham. Bila tak ada makna, yang ada tu musyabah bi saja. Jadi di sini Allah tak ada, musyabah bi tak ada, itu yang dia bila berbadik. Tak faham? Dia pinjam. Kalau orang yang tak tahu, dia kata Tuhan ni menjadikan malam dan juga siang, mengeluarkan kamu daripada malam dan siang. Sebenarnya bila kita buka Balarah, malam itu bukan malam gelap, tetapi kerosakan akidah. Dan siang itu bukan cahaya siang, tetapi ya perbandingan. Kalau Tuhan nak sebut siang, apa dia sebut? Betul-betul siang. Anhar. Kalau malam, al-lail. Al-laila wan nahar. Itu malam betul. Itu maksud dia. Sebab itu saya kata, perhati betul-betul. Akan ada kekeliruan. Dan saya kata tadi, setiap ini ada tasbih.
Tapi adakah tasbih tu 4 rukun disebut? Tak ada rukun. Yang ada musyabbah bih, yang ada musyabbah bih saja ada. Musyabbah tak ada. Okey, nanti tengok ni ya. Tak, bukan. Ikut ayat ni, para Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas orang yang berselawat. Kalau kita berselawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingat ayat tu kan? Okey. Huwallazi yusalli 'alaikum. Alaikum ni tengok dalam tafsir. Kum tu siapa dia? Kum tu siapa dia? Manusia. Jadi sebab itu besarnya pahala orang yang berselawat. So, jadi ayat ini ayat Badr, tapi di bawah tajuk tibak. Ya. Tuan-tuan, tibak tibak. Tibak ini lapisan. Tabaqah. Ya, okey. Boleh juga mana berlawanan. Cuba tu nak tengok tafsir. Kena buka tafsir. Itu kena buka tafsir. Kena buka tafsir Tabari. Tafsir apa tu? Yang kita baca saja apa? Yang kita baca dulu sikit. Tafsir Ibn Katsir. Kum, ya. Kita tak boleh nak kata secara hakikat kalau kita tak tahu kan. Kum tu maknanya manusia. Ataupun boleh juga kum tu disebut kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi, ya, membesarkan dia. Okey, satu. Tuan-tuan, nanti dulu saya akan beri bahagian-bahagian. Jadi tuan-tuan, Badr ini ada banyak Badr. Jadi ayat tadi di bawah at-tibak. Saya akan terangkan at-tibak kenapa. Ya. Ayat pertama tadi saya buat untuk bayan di bawah tasbih nombor 1. Okey. Yalah di bawah tajuk tasbih lah. Okey. Di bawah tajuk tasbih. Jadi bayan ini aja banyak dia dengar Ustaz cakap dulu, banyak bayan ni tapi saya pakai tasbih. Yang ini banyak badik tapi saya pakai tibak. Okey? Okey? Nak tahu apa dia apa tu bab-bab apa tu tengok dalam jadual yang ajar bagi tu. Okey? Ini sekibas ya. Tibak ya. Tengok jadual ni. Jadual ni boleh beri panduan, tapi jadual ni tak lengkap. Ni. Tengok di bawah apa tu ilmu banik. Ada tak tibak? Ada. Tapi tibak tu duduk di bawah kan? Sepatutnya tibak duduk atas. Macam tasbih. Budak sekolah punya, untuk budak sekolah kan. Tapi kita ni macam budak sekolah jugalah kan. Okey. Tengok dalam buku ni. Buku ni tibak nombor 1. Kan? Tapi tak apalah untuk kita faham okeylah kan. Sekarang saya beritahu ma'ani. Okey, ma'ani di bawah apa? Di bawah balaghah. Belum lagi fasahah tu. Fasahah tu division tu. Ini ya. Ini divisions. Ini subdivisions. Ini further subdivisions. Sama dengan ini. Okey? Dan di bawah tasbih ni ada lagi further subdivisions. Ini further, 2 kali further. Kalau kita belajar cara tu, kita tahu mana dulu mana kemudian. Kalau tidak, tak ada. Dalam setengah-setengah kitab budak sekolah, dia buka saja dia ajar, oh sekarang kita belajar tasbih mufassal. Dia tak tahu tasbih duduk kat mana. Padahal tasbih duduk di bawah bayan. Okey. So kita pergi pada ma'ani. Okey, ma'ani ya. Ma'ani adalah satu bidang ilmu
yang secara zahirnya, ajar muka surat 328. Yang secara zahirnya merupakan takbir. Kata tak takbir? Bukan tadbir mimpi, takbir. Takbir ni maksudnya kepelbagaian ayat. Ataupun dia kata uslub, kepelbagaian ayat. Takbir kepelbagaian ayat yang banyak. Uslub. Faham tak uslub? Uslub ni pakai ke dalam Melayu? Ungkapan. Baru keluar. Uslub Melayu. Ungkapan ya. Jadi tuan-tuan dan puan, ma'ani ni adalah ungkapan. Okey, ungkapan ya. Seperti ya. Dahulu kemudian ada dulu kemudian okey. Ya, 328 ya. Okey. Dah, definitions. Definition, memberi definitions. Dan mengingkari sesuatu. Dalam ayat banyak ayat yang berkaitan mengingkar ni. Okey. Menyebut wa zikri wal hazaf, memadam. Okey. Mentakkid dan tidak mentakkid. Okey. Memendek dan memanjang. Pendek ayat-ayat. Ya. Juga al-ijaz, ringkas. Wal itnab dan itnab ni maknanya tak ringkas lah. Panjang. Itnab daripada tonabah. Tapi dia pakai term istilah balaghah. Ya? Itnab. Itnab ini ya. Ya, itu dia maksud dia ma'ani. Tuan Jimat boleh baca tak ma'ani? Baca kefahaman lah yang boleh difahami. Okey. Boleh? Maknanya satu ilmu yang mengkaji tentang ilmu mengkaji tentang takbir. Takbir ni maknanya uslub lah. Mentakbir macam kita membuat ayat. Takbir tu. Okey. Ilmu ma'ani ni ilmu mengkaji tentang bagaimana cara Allah Ta'ala membuat ayat-ayat Al-Quran. Itu mudah sekali. Takbir. Ya. Termasuklah mendahului, mengkemudiankan. Ya. Lepas tu memberi ta'rif dan memberi penafian. Okay. Ya, menyebut dan menanggalkan sebutan tu. Menyebut tu az-zikri wal hazaf tu membuang. Okay. Wa ta'rif at-tankid. Ta'rif tankid tu aja 2 kali sebut ya. Lepas tu at-takkid, mentakkidkan. Bagaimana Allah Taala bila nak takkidkan sesuatu? Dalam ayat dia pakai innallaha, inna tu sudah dikatakan ma'ani. Innallaha kana aliman hakima. Ma'ani tu. Tapi kita kata selama ni inna tu haraf nasab isim. Dalam nahwu. Tapi dalam balaghah dia kata harful ma'ani. Nampak tak ada sikit
macam kita kata dengan balarah ni, bertembung. Okay. Ya? Beza. Okey. Okey. Perenggan seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran dengan lidah Arab, mana bahasa Arab yang nyata, ya, yang merupakan sefasih-fasih Arab, ya, sefasih-fasih bahasa Arab. Maknanya Allah menurunkan Al-Quran tu dengan bahasa Arab yang dianggap sefasih-fasih bahasa di antara bahasa-bahasa lain. Wa aqwamuhum lisanan, dan yang paling kuat, maknanya bahasa yang kuat ni kita kata apa? Kalau bahasa tu kukuh. Wa aqwamuhum lisanan. Bahasa yang kukuh, mana bahasa tu lama tahan. Tak berubah sampai sekarang. Kukuh tak? Dah 1400 tahun macam tu je. Wa aqwam tu kuat. Lisanan tu pertuturan lidah dia. Mana tak heran lah kalau orang akan bercakap bahasa Arab ni sampai hari kiamat. Sebab dia takkan berubah. Okay, tahan. Kukuh. Kalau nak kata bertahan ni, mana dia mungkin tak bertahan. Kita kata kuat. Kalau bertahan ni bahasa Inggeris. Mungkin bahasa Inggeris tu satu masa nanti tak ada. Tak ada, ya? Tak ada. Mantap. Okey. Dan adalah Al-Quran sesatunya mukjizat yang besar. Diutuskan Al-Quran adalah sesatunya mukjizat yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia diturunkan untuk mencabar. Diturunkan untuk mencabar orang kafir Quraisy pada ketika itu supaya membawa seumpamanya, ya, membawa seumpama ayat Quran, malah, ya, untuk membawa satu surah dari Al-Quran. Apa yang berlaku? Mereka lemah untuk membawa contoh-contoh tersebut kerana Al-Quran itu penuh dengan bayan, badik dan, ya, istilah-istilah yang berkaitan dengan balarah. Okay. Sehinggalah hari ini menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutuhan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Mana sampai hari ini pun makin moden, patutnya makin maju, manusia gagal untuk melawan kehendak Allah, untuk mencipta ayat, walaupun satu ayat, satu surah. Itu sebabnya. Okey. Okey. Firman Allah, boleh sebagai buktinya firman Allah, An-Nisa ayat 32. Surah An-Nisa ayat 32. Ya.
Ya. Surah An-Nisa ayat 32. Waman asdaku minallahi qila. Ya. Dan ya, surah An-Nisa ayat 32. Waman asdaku minallahi qila. Siapa lagi yang lebih benar dari Allah? Ya, kata-katanya. Ya, itu bukti ya. Itu An-Nisa ayat 32. 132. 132. 132. 132. 122. 122. Dalam tu tulisan dia 3 macam 2. 122 22. Waman asdaqu minallahi qila. Jadi tuan-tuan gunakan ayat ini untuk membuktikan ma'ani Quran ya. Perkataan nak dilihat itu benar. Asdaqu. Asdaqu ni maksudnya menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu dari segi maknanya adalah kalam Allah yang benar. Yang dikatakan tadi, ya. Qila. Minallahi qila. Ini hadisah ya. Ini qila. Qila 122 ya. Okey. Sebab bila kita bincang soal ma'ani, kita akan bincang dari segi hakikat kebenaran makna tu. Ketulinan jelas, maknanya tidak ada timbul masalah makna dia itu tak tepat dengan apa yang Allah tak cakap. Jadi kalau Tuhan kata tidak ada lagi ucapan yang lebih benar melainkan apa yang Allah turunkan, itu tepat dari segi makna ya. Okey. Ya, step forward. Tak ada. Tapi ini bukan balaghah lagi. Ini bukti kepada makni. Bukti kepada kalam Allah itu kalam yang mukjizat. Betul. Okey. Ini menunjukkan bahawasanya kalam Allah itu tidak ada yang batil. Ya, tidak ada yang batil. Berbanding kalam manusia, ada kebatilan ya. Penuh dengan kebatilan kadang-kadang kan. Gila. Dan satu lagi ayat waman asdaqu minallahi haditha. An-Nisa ayat ya, ayat apa aja? Ayat yang sama. Ayat 32. Waman asdaqu minallahi haditha. Okey, ayat An-Nisa. An-Nisa ayat 87. Okey, waman asdaqu minallahi hadisa. Iaitu An-Nisa ayat apa? 87. Tuan-tuan boleh tengok dulu. Nanti besok bila tuan-tuan dapat semua ni, tuan-tuan boleh baca fahamlah kitab ni. Ulang balik. Kan ada banyak ayat diulang kan? Ayat yang sama diulang-ulang dalam satu ayat kan? Surah Al-Furqan tu kan? Orang tak nak belajar bahasa Arab tu, apa lagi? Apa susahnya tu? Okey. Ini bukan ayat badai. Ini ayat ma'ani. Bukan ayat ma'ani. Ini ayat untuk menunjukkan Al-Quran itulah kitab Allah yang tak boleh dinafikan. Bukti dia. Ayat ma'ani lain. Ayat ma'ani lain. Contoh, ini bukti. Ya? Ya? Dalil. Ayat dalil. Okey. Ya? Muka surat ni. Muka surat 328. Ajar betul? 328. Ya? 327. 327. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau boleh beli tu yang klip tu, letak apa tu fasahah, letak ma'ani, letak kan, letak. Kalau boleh tajuk besar ni, balaghah tak payahlah.
Ini merah, merah, merah. Di bawah merah ni tulis hijau, hijau, ini sub ni kuning, kuning, kuning. Jadi tahu dah kan? Kalau merah, kalau kuning ni bayan. Ini rukun-rukun banik. Ini rukun. Pasal apa? Setiap bahagian ni banyak bahagian kecil. Cuma saya bagi satu contoh saja daripada satu bahagian. Supaya kita dapat perbezaan. Okey, contoh ayat dia. Okey. Okey. Minum dulu. Baru bagi contoh. Kita kembali ke kelas masa mencumburui. Dan okey, hari ni sekarang ni kita pergi kepada ma'ani. Ma'ani ni tuan-tuan. Ma'ani tuan-tuan, dalam ma'ani ni yang kita pelajari adalah gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Dalam ma'ani ni kita belajar tentang gaya bahasa. Ya, tuan-tuan mesti ingat tu. Gaya bahasa, ya, gaya bahasa. Gaya bahasa. Ya, ingat, dalam ma'ani kita belajar tentang gaya bahasa. Ingat, gaya bahasa tu dia panggil uslub. Okey? Jadi dalam Al-Quran banyak istilah ma'ani. Gaya bahasa dalam istilah biasa ada dua, iaitu satu gaya bahasa berita, gaya bahasa bukan berita. Okey, ingat ya? Ma'ani macam dalam bayan juga ada tashbih. Ya, ini dalam ma'ani. Ya, ada dua kita bincang tentang gaya bahasa. Gaya bahasa. Gaya bahasa ni nama dia uslub. Uslub. Uslub, ya. Kita pakaikan uslub kan? Uslub jamak dia asalib. Asalib. Asalib tu bukan salib Kristian tu. Asalib tu jamak daripada uslub. Asali itu maknanya gaya-gaya bahasa. Okay. Jadi gaya bahasa ada dua. Satu dia panggil gaya bahasa khabari. Kita sebut khabari. Khabari. Dan ada dua gaya bahasa insya'i. Insya'i. Okey. Ingat tu. Dia punya dalam ma'ani ada kita bincang tentang gaya bahasa. Dalam bayan kita jumpa tasbih. Daripada tasbih ni dia kukuhkan dalam ma'ani. Jangan lupa dalam ma'ani pun juga ada tasbih. Macam tadilah. Tuan-tuan mesti akan menghadapi kekeliruan di antara ayat-ayat Quran itu. Kekeliruan dia. Ya. Khabari. Ini satu buku khusus berkaitan dengan menjawab kekeliruan. Tak boleh bagi lagi. Kalau bagi nanti mulalah nak fotokopi. Kekeliruan saja. Jadi jangan kata ayat tu keliru. Ini semua masalah tentang badik dan ma'ani. Ya? Ya? Ini tak boleh jual. Insya'i. Khabari ni, dia punya tiada boleh jadi betul atau
dusta. Betul tak? Ya. Dia panggil yahtamilu as-sidq wal kazib. Tapi insya'i tidak mengandungi betul atau salah. Tidak ada betul atau salah. Tapi dalam Al-Quran tidak ada kalimah yang tidak betul. Walaupun dia khabari. Nanti saya bagi contoh. Okey. Tuan-tuan ingat ni? Ingat ni? Jadi balik minggu depan, bawa benda ni, ingat. Baru kita pergi pada cabang-cabang ilmu dia yang lain. Kalau tak faham ni. Jadi, dalam gaya bahasa, dalam ma'ani, dia core, dia essence dalam ma'ani ni, gaya bahasa. Kita bercakap tentang gaya bahasa. Gaya bahasa ada dua. Satu, gaya bahasa khabari. Dua, gaya bahasa insya'i. Khabari, boleh dia betul atau salah. Ya, kalau saya kata, ambil contohlah saya kata, dulu orang duk kecoh-kecoh, Os telah meninggal dunia. Betul ke salah? Kan? Padahal tak betul. Kalau saya kata, Cik Wan, boleh bangun kejap? Cik Wan suruh bangun? Tak saya bangun. Maknanya, saya suruh Cik Wan bangun tu, tak ada masalah betul salah. Betul tak? Tak ada, dalam tu tak ada perkara betul salah. Sama ada dia bangun atau tak bangun. Itu saja kan? Itu maksudnya. Mari makan. Mari makan. Ya. Adakah awak seorang guru? Bukan betul salah. Tapi betul salah ni, it is a statement like mubtada khabar. Okay, ya, okey, betul tak? Kalau saya kata, saya suka makan banyak. Itu berita yang boleh jadi betul tak betul. Okey. Jadi kita lihat contoh ayat Quran yang mengandung ini. Okey. Jadi, ambil satu contoh. Okay? Tapi jangan lupa, Al-Quran punya tetap betul. Okay. Ayat 87. Okay. Ayat apa tadi aja? Yang saya beri tadi ayat apa? Ya? An-Nisa ayat? An-Nisa ayat 87. Dia punya bunyi apa dia? Aduh. Okey. Okey. Ambil ayat ni. Al-A'raf ayat 151. Senang. Al-A'raf ayat 151 ya. Okey. Senang aja kalau dah lupa Al-A'raf ayat 151. Dekat lagi. Cuba siapa yang ada iPad? Bukan nak kempen iPad tak? iPhone. Al-A'raf. Ni ramai orang beli iPhone ni. Apa tu dalam YouTube ni. Ayat 151 yang berbunyi qala rabbighfirli wa li akhi. Qala. Ya, tuan-tuan salin ni. Qala rabbighfirli wa li akhi. Macam ayat dia bunyi? Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa adkhilna fi rahmatika wa adkhilna fi rahmatika wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin. Nah, qala rabbighfirli. Cuba kata qala. Baca, telah berkata Rabbi, wahai Tuhanku, ighfir, ampunkanlah li. Ini Nabi mana cakap ni?
Nabi Musa. Okey, wali akhi. Siapa dia saudara dia? Ya? Harun. Kan ada dulu kita jadikan bukti kan? Wa akhi Harun wa afsahu minni kalaman kan? Bukti al-fasahah. Okey. Wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Tuan-tuan ambil ayat ini sebagai bukti ma'ani. Ya, bukti ma'ani. Sebagaimana kita ambil ayat ini sebagai bukti tasbih. Jadi daripada sini kita akan keluar cabang-cabang dia. Okey, Okey. Ya, page berapa? Page saya buku tu. 332. 332. Yalah, sebab di bawah fasahah, di bawah ma'ani. Okey tuan-tuan. Okey. Di mana ma'ani dia? Ma'ani dia tuan-tuan pada perkataan ighfir wa adkhil fi'il amar. Jadi selama ni kita belajar fi'il amar. Fi'il amar je. Dan tu ada fi'il fa'il. Tapi sebenarnya semua fi'il amar tu dalam Quran adalah di bawah tata bahasa ma'ani. Ighfir maknanya ad-doa. Semua doa dalam Quran adalah ma'ani. Sebab doa tu ada ke betul salah? Ada ke bohong tak bohong? Tak ada kan? Sebab kita bila doa kepada Allah, dalam tu tak ada unsur-unsur bohong atau tak bohong, kita minta. Jadi di bawah gaya bahasa insya'i. Satu. Dua ni satu. Ni, yang ni dengan ni sama. Jadi di bawah insya'i. Kan ada dua uslub kan? Insya'i. Nanti kita cari uslub khabari. Okay. Jadi tuan-tuan jadikan bukti ni sebagai bukti ma'ani. Okey. Ya. Arhamu tu itu khabar mubtada. Itu isim tafdil. Mudhaf. Anta. Anta tu Allah lah kan. Engkau Maha penyayang. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Arhamu tu isim tafdil. Dia kata mudhaf. Ar-Rahimin tu mudhafun ilaih. Majrur dengan ya sebab dia jamak muzakkar salim. Okey. Itu nahunya. Okey. Pengasih penyayang. Penyayang. Jadi kalau tuan-tuan nak buat ulasan sini, kalau nak salin ulasan, salin balik. Perkataan ighfir. Ighfir ya. Di dalam ayat di atas ialah memberi makna berdoa. Ya. Dan oleh itu elok jika kita katakan perkataan ighfir itu adalah fi'il doa. Ajar fi'il doa. Mana setiap fi'il amar tu boleh katakan fi'il doa. Ya, yang berkaitan dengan doa lah. Jangan fi'il amar yang tak doa. Doa ya. Ya. Ya, sekira-kiranya paling kurangnya merupakan perintah
kepada Allah. Boleh kita kira perintah kepada Allah tu? Macam salah kan? Maknanya kita kena ighfir. Ampunkanlah ya Allah. Itu perintah kepada Allah. Itu dia katakan. Minta sungguh-sungguh. Balarah dah tu. Ighfir. Ya Allah berikan aku. Kan banyak doa tu kan? Itu balarah dah tu. Ighfir tu ampunkanlah. Ini Allah ni, ampunkanlah aku ya Allah. Permintaan. Okay? Dan ianya tidak ada bohong dan tidak ada dusta dalam benar. Doa kan? Macam saya kata tadi. Tuan Haji Mat, mari depan kejap. Mana ada, bukan ada. Kalau saya kata, saya memang kuat minum. Boleh dia tak kuat. Okey. Ya. Ya. Betul? Simpan dia? Okey. 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 Boleh tu? Jadi di sini aspek ma'ani di sini adalah doa. Yang tadi dalam bayan tadi kita ambil tasbih. Dalam badai tadi kita ambil apa? Kita ambil apa? Tiba. Ingat satu. Tiba. Tiba tak sama dengan ma'ani. Kita sama. Okey, sama. Jadi tuan-tuan jangan lupa, tasbih tu adik-beradik lain ada 4 lagi. Okey? Ada 4 lagi. Dan ilmu ma'ani tu ada tu 2 3, ada 3 yang besar. Ya, ilmu badik tu ada 5 yang besar. Ilmu badik ada 5 yang besar. Ilmu ma'ani ada 3 yang besar. Jadi tasbih adik-adik dia ada 5 semua. Badik ada 5. Okey. Ma'ani ada 3 yang besar. Jadi untuk ma'ani tadi tuan-tuan ambil doa Nabi Musa. Ya. Doa. Kemudian untuk badik tadi tuan-tuan ambil yang apa tadi? Ya, ayat tadi. Dan untuk tasbih tuan-tuan ambil apa tu? Muhammad. Dia punya unsur. Yang tadi tu insya'i. Khabari tak bagi lagi. Insya'i. Yang kata minta ampun tadi. Dia insya'i. Ya, ya. Yang insya'i tu tak ada betul, tak ada salah. Bukan. Ada tu, khabari tu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi insya'i tak ada yang betul, tak ada yang salah. Memang doa kan? Tak mengandungi salah atau betul. Doa. Jadi itu ciri-ciri ma'ani. Nanti tuan-tuan salin dulu nota tu, ingat dulu, besok bila saya terang dengan detail besok, tuan-tuan baru ingat balik. Okay. Ini bayan kita ambil tasbih. Yang tasbih. Okey. Ya. Okey. Macam ni tuan-tuan, uslub khabari. Saya kata, sekolah saya cantik. Boleh dia tak cantik? Saya je kata cantik. Betul tak? Okey. Mana boleh dia betul tak betul? Kalau saya tanya Hajah, Mas Muka, what is your name? Ada tak betul salah tu? Tak ada. Itu dia kata insya'i. Mana tanya? Jadi untuk bertanya tu adalah ma'ani. Mas Muka, ma'ani. Macam saya, Assalamualaikum. Kepada Haji Mat, boleh betul salah? Boleh ada betul salah tu? Tak ada. Assalamualaikum. Jelas. Waalaikumsalam jawab kan. Kalau saya kata, Haji Mat, apa tu,
ceritalah malam tadi orang ramai 20,000 orang dengar apa tu ni Dr. Zakir Naik kan. Boleh tak sampai. Boleh di gambaran saya je. Tak sampai kan. Boleh jadi. Boleh jadi benar tak benar. Jadi setiap berita yang ada benar atau dusta, maka itu daripada khabar. Memang sifat berita macam tu. Ada tu lebih-lebih, ada tu langsung tak ada. Tapi sifat gaya bahasa insya'i ni termasuk doa, termasuk harapan. Ya, itu doa tu. Ya, termasuk terus terang. Okey, okey. Jadi untuk insya'i ada beberapa jenis lagi. Untuk khabari beberapa jenis lagi. Sekarang ni baru saya bagi insya'i yang berkaitan dengan doa. Jadi di bawah insya'i itu ada 5-6 lagi. Antaranya doa nombor 1. Jadi untuk itu tuan-tuan ingat saja. Ada khilna tu, ingat. Doa tu, semua doa tu adalah ma'ani. Siap. Saya cuba nak mudahkan supaya tuan-tuan dapat. Tidak macam kami belajar dulu, susah. Kami belajar dulu, whiteboard tak ada. Papan hitam tak ada. Ustaz cakap je. Just imagine sekolah pondok. Sebut. Ini ilustrasi dengan kamera, dengan iPad lagi. Dengan, ada. Okey. Sekarang ni, cuba kita buka Al-A'raf ayat 151. Apa dia kata? Walama sakata Musa. Walama apa? Cuba baca ayat tu. Walama Allah kata biya. Okey. Tuan-tuan, dengar sini ya. Mesti ingat, kalau tuan-tuan buka ayat tu, dia padam balarah, mana tak ada lah. Dia ada 3 kan? Balarah, sarah, i'rab. Kalau dia dalam ayat tu, bila kita highlight ayat tu, dia tunjuk putih balarah tu, mana tak ada lah balarah. Yang ada sarah dan i'rab saja. Sarah dan i'rab ni semuanya ada. Cuba tengok ayat tadi. Rabbi ighfir wali akhiha tu. Kita nak tengok ni. Al-A'raf ayat 51. Nak tengok balarah. Nak tengok fasah ada tak fasah? Okey tuan-tuan. Siapa dia program ni? Ni okey ya, kita berdiri sekat ini. Kita cuba tengok Al-Fatihah tu, di mana ada balarah dia? Tengok bismillah. Ada tak balarah fasah bismillah? Bila bismillah ada balarah dia. Ada balarah. Di mana dia balarah dia? Ui, banyaknya. Ui. Satu muka surat. Mana dia kata ulangan pada lahi, mani, rahimi, iaitu kita kata na'ak kan? Atau tabik kan? Itu balarah sebenarnya. Balarah di bawah tajuk tikrar. Tikrar tu di mana? Ma'ani. Ulangan. Ada sebab? Memang ada. Semua ada dalam tu. Okey. Okey tuan-tuan. Tengok sini. Pada Bismillahirrahmanirrahim tu balarahnya pada Ar-Rahman. Ar-Rahim ya. Iaitu kita kata tabik. Okay. Dia sebut dia dului Ar-Rahman dari Ar-Rahim kerana Ar-Rahman itu lebih balarah daripada Ar-Rahim. Lebih sampai. Lebih balarah tu lebih sampai maksud. Dia kata ni, dia kata Allah. Lepas tu daripada adat orang Arab iaitu sifat madah adalah bergantung kepada seseorang itu ialah dia gunakan perkataan Rahman lah, pemurah. Orang Arab dia sebut pemurah dulu. Jadi Allah Ta'ala mungkin dia mengambil kira tu lah. Ya, awak ni pemurah kan. Dia tak kata awak ni Rahim.
Pemurah tu sebab tu dia dulukan sifat pemurah tu daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman dulu, baru Ar-Rahim. Bukan Ar-Rahim dulu. Sebab dia ikut orang Arab biasa sebut dulu. Okey, cukup dulu. Kita cari ni, kita cari Alhamdulillah ada tak? Sila. Alhamdulillah pun ada juga, sila je. Alhamdulillah tu dia kata Alhamdulillah tu khabar, Alhamdulillah, jumlah alhamdulillah khabar lakin istamat syad. Istimrar, ikhtisar dia. Okey. Oh ni ada balaghah dia. Itu istimal li insya'il hamdi khabar. Okey. Ada balaghah dia, nanti kita baca kemudian. Tengok ni tak? Mana Ar-Rahman? Ar-Rahman tak ada balaghah. Okey. Ar-Rahman tak ada balaghah. Sorry. Maliki pun tak ada. Okey. Maliki pun tak ada. Iyaka ada. Iyaka ada. Okey. Iyaka ada. Okey. Ihdina ada. Ihdina tu inilah. Ihdina tu makni. Okey. Okey, ihdina. Lepas tu siratal ladzina an'amta 'alaihim ada. Okey. Tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ada juga. Okey. Okey. Ini ada bayan. Tak apa tuan-tuan. Siapa yang ada lengkap tadi? Yang ada semua balaghah? Saya nak tanya. Apa ni dia? Maknanya bila tekan balaghah ada balaghah. Okey. Jangan tekan surah ada balaghah. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan setakat ini insya-Allah nanti minggu depan tuan-tuan bawa kitab balaghah lagi dan bawa kitab hadiah. Dua-dua kitab dia. Sebab bila kita tengok ayat balaghah, kita akan tengok banding dalam kitab hadiah. Di mana muka surat dia dalam hadiah. Supaya balaghah dan nahwu itu saling lengkap. Melengkapi antara satu sama lain. Ya. Bawa jadual. Jadual yang Haji Aisyah bagi ni bawa boleh gunakan. Tambah-tambahlah mana yang kurang.